Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin وأعوذ بك ربي أن يحضرون أعيذ نفسي بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darin. Kata musannif rahimahullah taala, tanbihun ay hadza kalamun unabbihu liman ghafala. Barang siapa i'tiqad atau berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah perang, seperti ia berkata perkara Allah dan menang itu perkara biasa. Nabi Muhammad pun ada juga Allah perang, seperti perang Uhud. Maka orang yang berkata yang demikian itu pembohong, jadi kafir murtad. Auzubillah. Maka wajib ia taubat, mengucap dua kalimah syahadah, kembali kepada Islam, dan jadi kafir orang yang berkata Nabi pun lari atau Nabi berselindung di belakang sahabat, atau berkata Nabi lari menyorok, maka jadi kafir murtad. Na'udzubillah. Orang yang berkata demikian itu, na'udzubillahi min zalika. Syukur Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia lah, belas ihsan dia lah, masih ada kita ni, alhamdulillah. Diberi kita nikmat Islam, alhamdulillah. Limpah kurnia dia, belas ihsan dia, mudahkan kita taat, jauhkan kita pada maksiat, alhamdulillah. Belas ihsan dan limpah kurnia dia lagi, diberi kita haloba tamak untuk nak belajar dan faham perjalanan agama, alhamdulillah. Syukur limpah kurnia dia lagi, diberi kita minat, ada istiqamah, bersungguh untuk benar-benar nak faham agama, alhamdulillah. Agama tu pula agama Islam, macam mana nak menyerah diri pada Allah Ta'ala, itu istilahnya, menghambakan diri pada Allah Ta'ala, sentiasa ingat Allah Ta'ala, tauhid dengan Allah Ta'ala, tenggelam dengan kewujudan kita, sentiasa menzahirkan Allah. Apa yang ada pada kita dan seluruh makhluk ni tiada lain melainkan semua adalah limpah kurnia Allah. Tauhid ke Allah, tahmid Allah, tahlil Allah, tanzih Allah, takbir Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala faham dengan kita semua istilah-istilah syarak tersebut tu, dengan wasilah kan belajar ilmu tauhid ni, dengan berwasilahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita nak sambung ni. Dasar kita nak bicara mesti kena jaga dan faham akidah kita ke Nabi Rasul, yang kita wajib i'tiqad Nabi dan Rasul ni dia basyarun laisa kal basyari. Walaupun dia manusia, tapi dia bukan macam manusia sebarang manusia.
Macam mana isyarat dalam Quran waktu ibu Siti Maryam lahirkan dia, yang dia perempuan, Allah Ta'ala kata walaysa zakarukal unsa, orang lelaki lain tak serupa macam orang perempuan ni. Dia walaupun perempuan, dia bukan sebarang perempuan. Saya nak ambil bahasa tu. Satu Nabi-Nabi Rasul ni macam mana? Mereka adalah basyarun tapi laisa kal basyari. Walaupun dia manusia, dia bukan macam manusia yang sebarangan manusia. No. Dia manusia yang Allah Ta'ala jadikan so perfect. Jasmani dia perfect. Kita dah bicara waktu lepas ni. Batin dia perfect. Jasad dia berhubung dengan kita sebagai hubungan makhluk, tapi batin dia berhubung dengan Allah Ta'ala dengan hubungan malaikat. Itu istilah-istilah saya ngaji ada tok-tok guru ni bahasa gitulah. Apa maksud dia batin dia berhubung dengan hubungan malaikat? Maksudnya batin dia ni tak pernah lalai, tak pernah leka, tak pernah ada nak derhaka, bahkan sentiasa mentauhid Allah Ta'ala pada setiap waktu dan ketika, walaupun orang tak nampak apa yang sedang dibicarakan. Sentiasa hati ini tak pernah lekang langsung dengan Allah Ta'ala, bahasanya gitu. Walaupun jasad dengan makhluk, hati sentiasa dengan Allah Ta'ala. Ini adalah keadaan yang ada pada Nabi-Nabi dan Rasul. Di atas pegangan dia, i'tiqad dia, dan dia kenal siapa Allah Ta'ala. Sikit soal, agak-agak dia takut tak dengan makhluk? Dia gentar tak dengan makhluk? Ada dia nak lari pada makhluk? Ada dia kecut hati dengan makhluk? Nak merajuk dengan makhluk? Subhanallah. Bahkan para awliya Allah yang mereka ni bukan Nabi Rasul pun Allah Ta'ala kata apa? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Dan Nabi Adam AS waktu diturun dengan daripada syurga tu, dia kata apa? Famanittaba'a hudaya fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Itu prinsip Nabi-Nabi Rasul. Bila mereka mengajar, bukan saja mengajar, mereka tu sendiri adalah orang yang sangat istimewa. Tentulah ajaran mereka kalau kita ambil, kita akan dapat kefahaman yang istimewa dan luar biasa, macam mana mereka manusia yang luar biasa. Cuma nak luar biasa tu bukan fizikal, besarnya batin. Bila batin akidah kita luar biasa, antara keluar biasaan tu apa dia? La khaufun, tak pernah ada rasa takut dengan benda yang nak tempuh akan datang. Sebab apa? Allahu waliyul ladzina amanu. Allah dia yang jaga orang yang beriman. Allah dia yang takbir kita. Apa nak takut? Bahasa mudah sebut Allah kan ada. Kan kita ada Allah. Dia orang ada duit, lantak dia. Duit makhluk. Dia orang kata kami ada pangkat, kami ada kerajaan, kami ada vaksin. Allah, awak lajak kat ke vaksin ni. Kami ada ubat, kami ada pangkat, kami ada kerajaan, kami ada emas, kami ada perak. Kita orang beriman je lah. Kami ada Allah, kami ada Tuhan. Allah tempat mengadu kami. Saya lajak tu saya sebab kan. Kita macam tu lah. Tak ada tempat mengadu kita melainkan Allah. Makhluk pun mengadu, bukan semua nak dengar cakap kita. Tapi Allah, kita tak mengadu pun dia tahu hal kita. Tapi dia suruh kita mengadu ke dia. Dia suruh kita munajat dengan dia. Dia suruh kita berbicara dengan dia. Dia suruh kita meminta-minta dengan dia. Dan istilah dia minta kita, memang orang yang paling hampir dengan Allah Ta'ala adalah orang yang memang hati dan perasaan dia rasa tiadalah tempat meminta ni melainkan hanya Allah. Itu orang beriman ni kalau betul-betul iman, jangan cakap mulut sajalah kan, mesti nak praktikkan bahawasanya tempat bergantungan kita Allah, tempat pegang kita Allah. Dengan bahasa lain, kita ada Allah, takut apa? Di atas perjalanan syariat sabab musabab pun, dengan kita intiqad,
kita ada Allah, taklah maksudnya kita abaikan sabab-musabab. Tak pernah diajar oleh Nabi dan Rasul kita macam tu. Tapi kita ada prinsip takkan gadaikan maruah kita semata-mata nak cari sabab. Kalau sabab itu tak dibenarkan dalam syarak ataupun apatah lagi bertentangan dengan syarak, yang dengan itu kita nak berpegang dengan sabab sampai melupakan siapa Allah yang jadikan sabab-musabab. Kita punya akidah macam tu. Satu Quran sebut orang beriman, Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in sebelum tu, nabi-nabi dan rasul sebelumnya, begitu juga Ansariyun, puak yang menolong nabi-nabi dan rasul, khasnya pengikut Nabi Isa dikenal sebagai Ansari ilallah, Ansar kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka ni tak pernah gentar apa pun, apa saja yang berlaku, walaupun minta untuk dikorbankan jiwa raga mereka. Dia kata apa? Nahnu ansarullah, kami semua adalah orang yang nak nolong agama Allah Ta'ala. Tak pernah dia rasa takut langsung. Satu, kita kena belajar banyak macam mana supaya hasil iman kita, supaya memang kita tak ada takut, tak ada gentar. Bukan berlakon tak takut, tapi memang tak takut. Jadi memang tak ada gentar, bukan buat-buat gentar, memang tak gentar langsung. Quran isyarat orang beriman ni macam mana? Zalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Orang yang beriman ini dia kuat, dia tak ada takut langsung macam apa? Zalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu, kerana Allah ni adalah tempat bergantung dan nisbah kita punya akidah, Allah lah yang urus kita. Allah urus kita. Kita yang tak faham ni, yang kita duk rasa kita urus kita. Orang yang beriman dia tak pernah rasa pun dia urus dia, bahkan setiap detik dan saat dia merasakan Allah lah yang urus dia. Dan tak pernah ada sedetik, sesaat, sekelip mata pun yang mereka ada perasaan mereka mengurus diri mereka sendiri. Tak pernah pun. Setiap langkah mereka, angkat turun kaki, setiap kelipan mata, tutup dan buka, hanya mengasakan Allah Ta'ala saja. Nabi dan Rasul tu. Kita memanglah belum dapat macam tu, tapi nisbah kita nak kena belajar, nak bagi hasil kan, bagi dapat macam tu dengan ilmu tauhid yang kita belajar, dengan faham kita ke Allah Ta'ala, dengan faham kita pada Nabi Allah Rasulullah ni, pegangan kita pada Allah dan Rasul tu, Masya Allah, mestilah kena luruskan betul-betul fahaman kita dalam pelajaran agama ni, supaya benar-benar kita hidup sebagai beragama. Memang kita ni bukan saja nama Islam, tapi musliman, hanifan musliman ni zahiran wa batinan. Zahir batin kita serah diri pada Allah Ta'ala. Istilah serah diri itu maksudnya ikut pantuh sungguh, taat sungguh perintah dia, tinggal seluruh larangan dia. Kita duk buat kerja harian ni dengan sentiasa tawajuh hati dan perasaan pada dia, sedar apa yang ada pada kita, limpah kurnia dia belakang. Kederat kita pun dia bagi, la haula wala quwata illa billah. Itu prinsip tauhid kita. Jadi di atas pahaman kita ke tauhid tu, apatah lagi kita nak bicara ni kat Rasul. Macam mana hubungan dengan Rasul? Manusia yang sangat istimewa. Basyarun laisa kal basyari. Bila dia adalah manusia yang bukan macam sebarang manusia. Dengar. Barang siapa i'tiqad atau kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Allah perang. Pernah dengar Allah perang? Ada orang dia Allah abuk. Ada abuk dia lari. Kenapa? Bukan takut, allergic, lagi gatai lah, merah mata lah. Tengok lauk ayam pun dia, aku tak boleh, aku bawa ayam pun tak boleh, gatai. Contoh lah kan, siapa dia doktor dia. Mudah-mudahan orang telah sembuhkan daripada allergic itu, tak ada masalah, insyaAllah. Yang tu pun ada hikmah rahsia tu hal. Apa saya nak sebut ni, nak sebut Allah tu, perkataan Allah tu kan.
Ada orang Allah mengaji je tidur selalu. Tapi bukan orang sini lah, orang sini okey Allah. Jadi ada orang faham dan dia intikad, bahkan dia ada perasaan, dia kata Nabi Muhammad ni Allah perang. Oi, apa maksud Allah perang? Allergic dengan perang. Sebut perang tu, Allah perang lagi. Macam tu. Macam itulah bahasa dia. Boleh faham? Allah tu boleh. Tengok perang lah, perang. Lari, melarikan diri, tak suka lagi dengan memek muka, Allah perang. Macam tu kan. Macam tu Rasulullah. Subhanallah. Allah tak pernah silap antara Nabi dan Rasul dia lah. Tak pernah ada perasaan gentar sikit pun dengan perang. Bahkan para sahabat ni bila lihat orang kafir nak serang orang Islam, bukan seorang, peperangan Ahzab tu antaranya, Allah Ta'ala cerita dalam Quran, bila semua puak-puak kafir yang Quraisy tak Quraisy, yang Arab tak Arab, mereka berpakat, baik Yahudi, Nasrani, semua kabilah Yahudi, Nasrani berpakat dengan kafir Quraisy untuk lawan dengan Rasulullah. Jangan kata Rasulullah, para sahabat kata apa? Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Dan inilah apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala dan Rasul dia. Benarlah Allah Ta'ala dan apa yang dikata oleh Rasul dia. Sahabat tu, sahabat. Rasulullah macam ni? Lagi para sahabat dia kata hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh sadaqallahu wa rasuluh. Takkan Rasul Allah perang. Sahabat pun tambah yang degi-degi kepala batu, kepala angin ni, buah punya bahasa kita. Apa lagi? Lani orang panggil palatau. Tu palatau tu lain. Ni kepala angin. Tak suka sungguh dengan Islam ni. Kita dah cerita Islam dalam konteks macam tu lah kan. Bukan pula kita nak kata kita ni orang Islam ni semua ganas pakat bunuh orang kan. Cakap elok-elok sikit, tampak lagi. Kita bukan jenis kaki bunuh orang tau. Tapi siapa kurang ajak dengan kita, berasa gitu, ya? Siapa buat lebih kurang dengan kita, hang tak ada hormat dengan agama Islam, jom kita bertarung. Macam tu lah kan. Dah hang tak mau. Penjelasan daripada kami, hang mau tak mau dengar. Kami nak cerita Islam, hang mau tak mau pakai. Hampa pun tengok nama je orang Islam tapi tak mau pakai Islam. Tambah hak kafir tu. Contohlah kan. Kadang-kadang terbalik pula, hak kafir pula nak dengar Islam. Hak Islam pula tak mau dengar Islam. Oh, pelik engkau. Kan? Zaman kita lah ni memang pelik-pelik tu. Tapi nak kata apa? Kita bukan gaduh nak pergi bunuh orang tu. Tapi kalau hampa mai, kami tak lari. Berpantang mati sebelum ajal. Itu daksa kita. Tutup guru, ulama-ulama kita, pendekar-pendekar kita dulu macam mana? Berpantang mati sebelum ajal. Ajal, jodoh, maut dalam kekuasaan Allah Ta'ala, di tangan Tuhan. Berpantang mati sebelum ajal. Ayuh, kami tidak gentar sedikit pun. Faham kot sebab dia cakap macam tu kan? Kalau nak ajak tu, ayuh, Allah membantu kita. Kalau kalah pun kita menang, kalau menang pun kita menang. Orang Islam tu bukan ada takut apa. Senyum ni mah. Orang kata apa ustaz ni angin bunyi macam jin ni. Saja bunyi gitu sikit. Dia ada suara dalam tu dia lain sikit kan. Satu, siapa kata Nabi Allah perang? Seperti contoh perkataan Allah perang ni. Orang ni dia kata apa? Perkara Allah dan menang itu perkara biasalah. Nabi Muhammad pun ada juga Allah perang. Cuma bahasa Allah tu maksudnya itulah allergic lah, tak suka lah. Rasulullah ni tak pernah ada perkara-perkara yang apabila Allah Ta'ala syariatkan kepada dia, yang istilahnya dia tak suka, dia allergic, dia Allah, menyampah, apa lagi yang bahasanya, dia berpaling tadah, dia engkar, dia cemuih, jebek muka, masam muka, apa lagi tak ada sedikit pun. Bahkan jangan kata Rasulullah, orang beriman pun, sahabat pun macam mana? Sami'na wa ata'na.
Nak kenal Rasulullah tak usah tengok Rasulullah, tengok sahabat juga. Kalau sahabat pun sami'na wa ata'na, Rasulullah macam mana? Kan. Kalau bahasa sultan, rakyat dengan sultan ni, tu titah perintah tuanku di atas batu jemala patik. Macam tu kan? Betul kan? Kita dengar cerita-cerita purba kala macam itulah bahasa dia. Titah perintah tuanku di atas batu jemala patik. Nak tahu apa batu jemala tu jangan tanya saya, kan? Saya tiru bahasa je. Macam itulah Nabi dan Rasul macam mana? Sami'na wa ata'na. Dalam masa yang sama duk taat tu, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, kalau kami buat ni, andai kata tidak memenuhi SOP yang kau perintahkan, ghufranaka, kau ampunlah kami. Natlubu ghufranaka, kami pohon keampunanmu ya Allah. Taat semestinya taat. Taat karena memang usaha dia adalah untuk taat. Bahkan kalau tak diperintahkan taat pun, dia akan cari jalan untuk taat. Ni speciality yang ada pada sahabat, para ulama, para awliya, apatah lagi para anbiya, apatah lagi mursalin, apatah lagi ulul azmi, apatah lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takkan nak kata dia alah perang. Biar cakap take alert about what come out from your mouth, okay? Hati-hati sikit keluar apa daripada mulut sopak lagi, cakap lebih kurang dengan Rasulullah. Dia kata Nabi Muhammad pun biasalah, katanya Allah dah menang perkara biasa. Muhammad kata dia, Muhammad nak baca pun tak ramah. Nabi Muhammad pun ada juga alah perang, seperti perang Uhud. Jadi maksud Allah tu macam itulah, maksudnya receh perang tak ada. Sahabat ni tak pernah ada langsung perasaan macam tu. Baik. Jadi asal kita nak bicara ni, pasal apa jadi salah ni cakap masalah Rasulullah Allah perang ni? Pasal perkataan tu seolah-olah memperlekehkan kepribadian dan keberanian Nabi SAW. Tentulah masalah dia. Rasulullah berani tak? Berani dia bukan macam berani kita lah. Kita buat-buat je berani. Rasulullah berani sungguh. Berani sungguh. Maka orang yang berkata demikian itu, pertama, pembohong. Pasal bohong maksud apa? Istilah bohong ni maksudnya mengeluarkan satu pernyataan tak tepat dengan realiti. Itu bohong. Perkataan tu dusta. Istilah dusta ni apa? Maklumat yang tak bertepatan dengan realiti, dengan waqi'. Ni siang malam, siang bodoh, bohong, bengong, macam itulah. Subhanallah, Rasul takkan ada bohong. Jadi orang kata Nabi alah perang, bohong. Nabi tak pernah alah perang, Nabi tak pernah takut perang. Kalau kalah pun, Nabi dan para sahabat dan setiap orang beriman, mereka tak pernah kalah perang. Kalau nak sebut bahasa kalah, orang beriman ni macam mana? Menang pun menang, kalah pun menang. Itu kena faham. Orang kafir kalah macam mana? Mesti sebalik, faham kot. Cuba bina ayat dia macam mana? Menang pun kalah, kalah pun kalah. Orang beriman macam mana? Kalah pun menang, menang memang menang. InsyaAllah. Bahkan kadang-kadang dia orang suka kalah lagi. Pasal apa? Bila kalah berwaspada, bila kalah berjaga-jaga, bila kalah memohon keampunan daripada Allah Ta'ala yang Maha Esa, bila menang takut lupa daratan. Hak tu lah. Memang macam tu pun. Dia orang sahabat lain lah jiwa dia, tak orang macam kita. Kita kalau menang, dah menang, duk rasa macam kita yang punya kan. Contohlah dapat Perdana Menteri di kalangan kita, macam mana? Rasa macam kaduk apa, panjat junjung. Rasa macam hidup balik. Dulu nak mapuh lah. Tak faham kot saya sebut apa kan. Dulu mapuh apa tukar ke lebih gelombang jadi gelombang jingga, contohlah kan. Macam mana? Tiba-tiba jadi gelombang biru, Perdana Menteri. Macam mana? Duk rasa macam hebat sangat lah. Padahal sabit terlantik jadi Perdana Menteri lah.
Kalau nak kira orang lah, orang suka, orang meleruat tengok muka kamu. Oh, siapa dia tu tak faham, sudah. Saya tak payah sebut lah kan, syarah panjang-panjang kan. Tak faham, faham. Tak faham tu Tok Saduk Malaysia lah. Saya tak ikut perkembangan sangat pun situ dah tu. Tambah kalau isu saya sebut gini, kalau pilihan raya ke depan lah, orang pun mati akai nak pilih. Tambah pula pilihan raya 4 penjuru, 5 penjuru. Contohlah kan, macam mana? Oh, pening dah. Habis-habis masuk habis-habis pilihan raya esok, hak menang mata sepek juga. Pasal demo satu padu. Undi dah satu kita pecah. Menang esok mata sepek juga. Tengok saya bukanlah peramal ahli politik, bukan pula kaki-kaki SB bagian politik apa, tak ada. Tapi kalau tengok dengan suasana masyarakat kita ni, dia yang ni pun dia tak boleh pakai, yang ni pun kata dia tak boleh pakai, yang ni tak boleh pakai, kata dia alang-alang baik bagi mata sepek tu. Tambah pula dia ada sepek macam ni, mata sepek pun kalau dia jujur nak mana apa salahnya. Tambah dia pakai baju Melayu, dia pakai jubah tu. Dia buat majlis keramaian Maulidur Rasul Rabiul Awal. Dia bagi lembu seorang seekor, satu rias satu lembu, itu korban habis dah. Nabi Muhammad jadi macam tu pun jangan tak tahu. Dia pakai baju Melayu sikit, pakai kaos songkok sikit, buka puasa sekali dengan kita, habis tumpah orang Melayu sikit macam tu. Jadi kalau ada orang Melayu pula, orang Melayu macam mana yang kita harapkan untuk jadi pemimpin, yang jadi yang masuk pilihan raya semua mangkuk ayun ni banyak. Bahasa mudah itu adalah molek, tapi banyak tu kan. Wahabi ada, gila babi ada, Syiah ada, Allah pening ada, hak kluster mahkamah ada. Meluat kita tengok, meluat tu kan. Tuan-tuan saya tak tahu, kalau saya kata meluat dah tengok. Bijak-bijak pandai kita ada, tapi dia orang bukan kaki politik pun. Kita punya akhir zaman macam ni ke politik sikit. Kita belajar akidah. Nabi Rasul macam mana? Mana ada langsung istilah-istilah kata dia nak rasa takut, gentar dengan makhluk, tak berapa setuju dengan syariat yang Allah Ta'ala perintahkan, khasnya dalam masalah perang ni, nak kata dia Allah, takut, tak suka, tak seronok, subhanallah. Tak. Kalau kita sungguh kalau kata perang lah macam mana, agak-agak senyum muka, pucat yang muka macam mana, pucat. 13 Mei sekali lagi, kok kita lah tak kenal 13 Mei ni. Saya 13 Mei, April, Mei 2 baru 13 Mei tu saya baru sebulan 11 hari sebulan 11 hari. Tengoklah tarikh lahir saya apa. Tak faham sudah. Bukan nak suruh cari tarikh lahir sajalah sebut tu. Jadi saya tak rasa lah 13 Mei tu. Budak bodoh lagi baru merah lagi kan. Terik pun orang kata melekat di laping lagi kan. Macam tu kan. Terik hitam lagi. Apa cerita kan. 13 Mei tu. Kita dengar macam mana? Jadi rasa semangat ke rasa macam mana? Itulah. Semangat pun semangat bunuh orang ke, semangat nak daulat Islam tu. Itulah. Sebelum nak semangat daulat Islam tu, ni tak 13 Mei ni semangat tak nak buat perintah Allah Taala? Semangat tak nak mengaji? Contohlah. Semangat tak nak mengaji, nak zikir? Semangat tak nak baca Quran? Tak ada. Rupanya semangat nak bunuh orang ya. Banyak orang kena semak tu. Baik. Jadi orang yang kata Nabi Allah perang ni bohong, batu. Bahkan jadi kafir murtad orang ni. Pasal apa jadi kafir murtad? Mempelekehkan Nabi Rasul. Dia punya dobit dia situ. Mempelekehkan Nabi Rasul. Menjatuh martabat kan, down standard kan Nabi SAW. Itu masalahnya. Kata Nabi Allah perang. Oh subhanallah.
Nabi tak pernah ada perasaan istilah Allah perang tak. Kalau dalam peperangan pun, kalau katalah bahasa kita duk sebut selalu kalah bukan pasal Rasulullah, tapi pasal ada nasihat, teguran, strategi yang telah diberi arahan oleh Rasulullah yang tidak dipatuhi. Rasulullah tak pernah kalah, dia sentiasa menang. Satu kita nak dapat ni apa dia, menang mau menang, kalah pun menang. Tu dengan bahasa lain macam mana, dapat nikmat pun nikmat, sakit pun dapat nikmat. Macam tu lah dia punya bahasa lah. Kena COVID pun nikmat, sembuh pada COVID pun nikmat, dapat harta pun nikmat, hilang harta pun nikmat. Macam mana tu? Macam mana tu? Tu yang kena ngaji tauhid tu. Macam mana nak bagi selesaikan, manfaat pun puji Allah, mudarat pun puji Allah. Manfaat pun ingat Allah, mudarat pun ingat Allah. Pasal semua datang daripada Allah. Semua tu untuk kita balik ke Allah, tauhid ke Allah Ta'ala, rujuk ke Allah Ta'ala. Dapat nikmat ingat Allah senang, tapi kena bencana nak ingat Allah Ta'ala bukan senang. Kita nak belajar tauhid kena bagi selesai dua-dua bab. Jadi senang pun kena ada tauhid, jadi susah pun kena tauhid. Ada orang senang boleh taat, susah tak boleh lah. Masuk hospital tak sembahyang dah, tambah kena tayamum tak sembahyang dah. Kalau bujang tak apa, boleh sembahyang jemaah lagi. Menikah tak sembahyang dah. Ada orang masa bujang boleh mengaji, menikah tak mengaji dah. Ada macam tu ke? Jadi maksudnya dia tak ada kepatuhan, dia Allah. Allah apa? Allah senang, Allah kahwin, Allah sihat, Allah sakit. Macam Allah tu. Nabi macam mana? Steady. Isyarat Quran macam mana? Wa allaw istaqamu ala tariqati fa asqainahum ma'an ghadaqa. Nak menunjukkan Nabi Rasul ni macam mana? Mereka ni istiqamah ni, tak pernah berganjak langsung. Baik, jadi orang macam ni dia kata Nabi Allah perang, satu bohong pasal tak tepat dengan realiti, pula tu jadi kafir murtad. Isu kalau tengok kenapa pula jadi kafir murtad ni, kerana memperlekeh dan menjatuhkan, mendown standard kan kepribadian Nabi SAW. Itu isu dah. Sekejap. Maka wajib ia taubat. Ini kena taubat lah. Apa kaedah taubat? Menyesal jangan duk cakap bodoh macam tu. Bahkan betulkan itikad Nabi tak pernah Allah perang, tak pernah takut perang. Bahkan dia sentiasa lurus hati dia dengan Allah Ta'ala. Apa saja dia perintah Allah Ta'ala, sami'na wa ta'na. Batitah perintahmu ya Allah di atas batu jembala aku. Batu jembala patik. Bunyi bahasa orang Melayu sikit lah. Kadang-kadang sedap juga bahasa orang Melayu tu. Ampun Tuanku. Beribu-ribu ampun. Menghadap pun minta ampun dah. Sepatutnya macam itulah kita dengan Allah Ta'ala. Ampun dengan kami ya Allah, beribu-ribu ampun. Nak minta pun kami ni siapalah nak minta macam-macam. Tak layak nak minta. Tapi nak minta juga ya Allah. Macam tu dia punya bahasa tu, patutnya macam tu. Kalau kita boleh ada perasaan dengan Allah Ta'ala, macam mana kita tengok filem-filem Melayu antara rakyat dengan raja tu. Ni bukan raja, ni raja segala raja. Sepatutnya macam tu lah kita. Hadanallah ila siratal mustaqim. Kadang-kadang kita ambil perkataan ulama-ulama dulu, orang tua-tua dulu tu, dia memudahkan lagi kita faham tauhid sebenarnya. Bahasa orang moden lah ni tak ada lah. Sir, yes sir. Tak sedap bahasa tu. Yes sir. Boss always right. Boss always right. Banyaklah boss always bangang. Tu jangan ada banyak jumpa. Allah always right. Yes. Rasul always right. Yes. Wajib taubat, mengucap dua kalimah syahadah balik, kembali pada Islam, tarik balik apa dia cakap yang menyebabkan dia murtad. Na'udzubillah. Dan jadi kafir. Baik, selesai satu sudut itu. Dan jadi kafir juga orang yang berkata Nabi pun lari. Nabi tak ada lari. Lari apa? Lari perang lah, faham ni. Nabi lari perang, subhanallah. Kalau dia berundur pun lari ya. Tak, berundur untuk menyusun strategi. Macam mana sebut dalam Quran?
au mutaharrifan liqitalin au mutahayyizan ila fi'atin. Macam tu. Lajak-lajak mulut yang sebut tu. Ingat ayat Quran. Mana? Ayat Quran dekat situlah. Illa mutaharrifan au mutahayyizan ila fi'atin. Tu. Faqad ba'a bi ghadabin. Yang tu ayat tu Maksudnya Rasulullah ni kalau dengan para sahabat, kalau dia berundur, bukan berundur kalah, bukan berundur lari, bukan berundur takut, tapi menyusun strategi. Mesti punya, wajib intikad punya tu. Rasulullah tak pernah takut. Jadi kalau ada orang kata Nabi pun lari, nanti sat. Ataupun Nabi berselindung di belakang sahabat. Oh, bahaya ayat ni. Nabi tak pernah berlindung di belakang sahabat. Tapi apa yang berlaku? Sahabat yang datang mempertaruhkan, dengan bahasa lagi mengorbankan batang tubuh mereka, untuk batang tubuh mereka lah yang kena pedang, anak panah, luka sebagainya, supaya jangan Rasulullah kena. Bukan Rasulullah bersembunyi di belakang sahabat. Rasulullah ni kalau pergi perang, dialah depan sekali. Tak ada orang dalam dunia ni yang jenis perang ke depan ni melainkan Rasulullah dan siapa yang tiru Rasulullah. Perang, kalau kata apa? Attack! Bunyi macam tu lah kan. Rasulullah depan sekali. Sahabat depan sekali. Panglima perang depan sekali. Khalifah depan sekali. Charge! Bunyi orang putih sikit lah kan. Apa dia? Taqaddamu. Bunyi Arab lah tu kan. Ayuh, marah. Bukan orang pergi, dia pergi. Itu angkat tinggi sangat kan, musuh nampak tangan. Pernah juga dapat latihan-latihan ketenteraan macam tu kan. Belajar mana? Ada tengok cerita cowboy yang boleh dah. Wah. Takkan dapat latihan tentera ni. Ataupun cuma kena cerdik. Kalau tak cerdik tak boleh, tak pandai. Nak berlakon tak kerti. Tengok cerita cowboy lebih bodoh. Saya dulu sampai saya buat pistol, saya buat belajar pistol macam ni. Apa? Belajar ambil pistol tembak tu. Oh, saya pistol buat pakai kayu, pakai pisau, parang dengan golok. Gaji pun pakai gaji arwah ayah saya, dengan gaji pokok tu yang mata dia part belakang ni boleh tukar mata, yang gaji pokok tu. Gaji tu yang arwah ayah saya dulu. Saya kecil-kecil tu bertukang buat pistol pakai kayu, ikat getah, boleh petik macam ni. Pemetik dia nanti kita tarik ni, pemetik dia tarik belakang, petik, katok, pakai kayu kan. Nak tengok saya buat? Sampai sekarang boleh buat ni. Saya dulu bertukang pakai parang yang golok. Buat kereta, buat trailer, buat kereta Ferrari. Dulu Ferrari dulu, kereta pakai golok, pakai gaji tu, pakai parang. Roda pun roda tu pakai kayu kayu dulu alat tak ada lah. Ni saya dapat alat ni, sabit masak tak ada. Kalau ikut saya buat semua. Apa saya nak sebut, nak cerita apa? Cerita pistol tu, tengok dengan siap buat sarung pistol senapang. Siap ya. Sikit lah kan, lain orang lain kan. Ada orang saya macam tu, satu bila tengok cerita lawan tu, kalau dulu cerita Melayu kan, saya dengar bunyi muzik kan, ten 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 ten. Dulu punya cerita perang orang Melayu macam tu kan, ting 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 ting. Tak faham sudah, betul je lah bunyi macam tu kan, ten 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 ten. Terus saya dengar lah, ni mana ada busung 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 busung, bodoh kan dengar. Dulu kalau dengar muzik tu kan, geram rasa bagi sekarang semangatnya tu. Itu saya cerita apa, nak cerita apa, tengok tu dengan penuh perasaan tu, menjiwai.
Sampai pecah cermin dalam rumah. Duduk depan cermin, ya pam. Kerah pecah. Cermin pun ada lagi rasa kat rumah mak. Dia kata ni ayah hang. Ada matuk tu gitu. Kata pegang kaki batak ke cermin tu, pum, pecah. Oh yang apa tu. Sikit-sikit cerita kat tu sikit. Rasulullah tak ada pasal lari-lari berselindung di belakang sahabat, tak pasal. Begitu juga, atau berkata Nabi lari menyorok. Cuma perkataan menyorok ni jaga, banyak orang selalu sebut Nabi menyorok ni bila hijrah. Ramai orang sangat sebut, ustaz pun kena sebut macam tu. Yang popular lah tu, yang selebriti pula tu. Dia kata apa? Nabi berhijrah, Rasulullah telah menyorok di gua Sur, gua Hira, gua Sur lah. Idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi. Kata dia, Nabi Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar telah menyorok dalam gua. Menyorok kepala otak hang. Bukan menyorok. Apa dia? Berselindung, berehat. Kalau tengok tempat menyorok, bukan tempat menyorok lah, tu lah. Siapa bisa naik atas bukit tu, alah nak tunjuk macam mana? Cuma nampak bodoh menyorok tu. Menyorok tak, berehat, menyusun strategi. Itulah bahasa dia, berehat. Nak kata Rasulullah menyorok, Rasulullah takut kan siapa? Bahkan dalam perjalanan Rasulullah daripada Mekah nak ke Madinah masa hijrah tu, bila ada orang dapat mengesan Rasulullah lalu kod jalan mana, antaranya ialah Suraqah bin Malik. Masa tu dia kafir Quraisy yang bagi tawaran, siapa yang dapat bawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dead or alive akan dapat, saya ingat 100 ke 1000 ekor unta. Dia cek cari, dia dapat jumpa macam mana, dengan kuda yang pantas ni, pedang terhunus. Suraqah bin Malik. Rasulullah menyorok tak ada lah, tak tahu kat Suraqah bin Malik ni, innallaha ma'ana, Allah waqfini ma syi'ta. Ya Allah, kau peliharalah aku apa yang kau kehendaki. Kau yang utus aku, kau yang pelihara aku. Allahu waliyul ladzina amanu. Zalika bi anna Allah maulal ladzina amanu wa anal kafirina la maula lahum. Tak payah minta doa pun, Allah pelihara Rasulullah. Kuda lari, lepas tu macam mana? Terbolos kaki ke depan. Puf. Kuda laju, kaki terbolos depan macam mana opel? Kebung. Kawan semangat nak bunuh, nak dapat 100 ekor unta. Ambil, naik lagi, terbolos lagi. 3 kali bolos tu. Kali ketiga betul-betul depan Rasulullah. Puf. Kalau kita macam mana? Duduk depan macam tu macam mana? Rasulullah macam mana? Bangunlah Suraqah. Saya tak ingat perkataan Rasulullah dah pula dah. Suraqah, dia tengok akhlak Rasulullah macam tu, tak takut, tak gentar, tak gelabah sikit pun. Dia yang kelang kabut minta maaf dengan Rasulullah. Dengan Rasulullah tolong angkat, bangunkan dia. Dah 3 kali rebah, naik kuda laju macam tu, gelebuk jatuh kaki depan, terbolos, tersembam mata padang pasir, bangun lagi, lari lagi. Gila kau. Try lah tengok jatuh sekali macam mana. Jatuh motor sekali, kita pun teruk lah. Tak faham sudah, ada gelak. Kalau 3 kali jatuh, kuda bukan jatuh terpelecok lutut. Apa saya nak sebut? Rasulullah angkat, kata dia, hati-hati. Saya tak ingatlah perkataan Rasulullah tu, tapi Rasulullah tak marah sikit pun, tak rasa gentar, tak ada bagi tunjuk masa muka pun. Dia kata, orang macam ni aku nak bunuh.
Sebab kalau sebut tu. Balik itu kata dia, wahai kaum Quraisy, hentikanlah kamu nak bunuh Muhammad ni. Aku tak pernah tengok manusia yang akhlak dia mulia dan tak pernah takut dan gentar dengan manusia ni melainkan Muhammad. Aku pun nak pergi hijrah dengan dia pergi Madinah. Saya nak bunuh. Lain macam mana boleh kata Rasulullah Allah pegang? Ya betul. Tentu kalau kita dengar orang-orang yang memang ada hati dengan Rasulullah ni cerita Rasulullah macam mana, kita kalau boleh nak dengar lagi, nak dengar lagi. Yang tu kan. Allahu Akbar. Jadi tak ada istilah Rasulullah lari menyorok. Jadi di atas kaedah itu, pasal cakap macam tu semuanya down standard kan Nabi SAW, maka jadi kafir murtad orang yang berkata macam tu. Na'udzubillah min zalik. Jangan duk pasal-pasal duk cakap macam tu. Jadi nak bercakap apa-apa dengan Rasulullah berhati-hati . Tambah ada ayat-ayat Islam memperlekeh down standard dengan Rasulullah. Jaga. Hatta yang hari tu saya sebut, ada orang kata apa? Kita dah buat kerja Rasul. Nabi pun tak buat kerja dakwah. Jangan buat pasal. Jaga, hati-hati, jangan buat cakap bodoh gitu. Tambah dia kata Nabi Muhammad pun sebelum dia dapat hidayat, dia pun sesat dulu. Bukan saya kata, Allah yang kata. Jaga. Banyak profesor, doktor, pensyarah universiti, orang-orang yang ada degree zaman lah ni cakap macam tu. Fitnah zaman kita ni apa, orang-orang agama yang duduk dalam kerajaan ni, kasar sebut yang tu. Siapa makan cabai dia bedah, nasi kan. Dia pegawai agama yang duduk dalam kerajaan. Jaga sikit, hati-hati sikit. Sekarang ni jadi berosak banyak ni. Pasal cakap-cakap dia orang dengar, orang pakai. Cakap kita siapa nak pakai? Jaga, hati-hati ya. Baik. Jadi kalau ikut yang tu adalah peringatan sikit dia sebut terhadap kepribadian yang kita kena jaga. Orang yang sangat mulia di sisi Allah Ta'ala umumnya siapa? Nabi-Nabi. Khas pada tu Rasul Ulul Azmi, khasnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, jangan ada apa-apa bahasa silap sebut kat Nabi dengan Rasul. Jaga. Antara yang kita dengar kadang-kadang mulut ada celupa, mungkin tak faham, ngaji tak habis, ngaji sekerat tiang kot lah. Jadi tak mana selalu dengar. Antaranya peristiwa di Padang Mahsyar. Bila manusia semua dihimpun di Padang Mahsyar, manusia ni semua sekali akan diilhamkan untuk pergi jumpa Nabi Adam dulu, untuk pergi jumpa Nabi Nuh, untuk jumpa Nabi Azra, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Last sekali baru pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua Nabi-Nabi Rasul kata apa? Kataan tu, nafsi, nafsi. Apa huraian yang selalu pernah dengar sebelum ni? Aku. Lagi? Nabi-Nabi pun buat dosa. Dia pun tak mampu nak minta syafaat ke Allah Ta'ala. Pasal apa? Dia pun rasa dia berdosa. Nanti saat tampak ni. Bahasa kasar macam tu lah. Jangan dia buat bodoh tu. Nabi apa? Nabi berdosa. Subhanallah. Ni kita duk kajian ni. Nabi berdosa. Nabi tak ada dosa. Nabi pun dia bukan kata aku berdosa. Dia kata apa? Nafsi, nafsi. Kenapa dia kata nafsi, nafsi? Mana ulama-ulama kita Hurai? Pasal mereka tahu tak siapa yang boleh bagi syafaat. Dia rasa mereka duk berasa mereka boleh bagi syafaat kan? Gila hang. Ingat Nabi Rasul ni bodoh kan? Mereka ni kenal lah orang yang syafaatul uzma ni sejak Nabi Adam tu. Mereka tahu orang yang seabdul makhluk hanyalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa berani angkat muka dengan masa itu di akhirat esok melainkan orang yang akan menyanggup ana laha, akulah yang akan mohon syafaat ni untuk kamu semua. Siapa ni? Orang yang akan berani dan sanggup untuk cakap macam tu hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu dia kata nafsi, nafsi. Bukan dia atas dosa, tak ada pasal dosa. Kalau ada pun kita dah belajar lepas, dia duk berasa tu pasal dia rasa dia berdosa di atas peristiwa-peristiwa yang berlaku pada dia.
Dia rasa dia berdosa, sedangkan mana ada dosa pada Nabi dan Rasul. Tapi di atas taat mereka, muqarrabin, kurubnya ataupun hampirnya mereka dengan Allah Ta'ala, kenalnya mereka dengan Allah Ta'ala, pada mereka rasa mereka berdosa. Nabi Adam pasal apa? Dia rasa dia berdosa. Pasal anak cucu aku ada juga yang derhaka. Akulah bapak dia. Nafsi. Nabi Nuh macam mana? Anak aku antara yang mati itu akulah doakan. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyar. Jangan tinggal satu rumah orang kafir pun. Antara mati tu masih akulah doa. Betul dia lemah. Padahal orang dah kafir, degil kepala otak, keras kepala batu, mapuh pergi macam itulah kan. Tapi macam mana? Dia rasa dia bersalah. Bersalahkah Nabi Nuh? Subhanallah. Kita dah belajar tu yang bagi faham prinsip tu. Ni kadang-kadang duk sidik amanah tak boleh tanah betul mai cerita bab akhirat kantoi bodoh. Saya tak ada bahasa nak sebut lah. Jadi hati-hati jangan nak sebut merepek tu. Dah ramai lah tu ustaz-ustaz cakap macam tu. Dan kalau berhati tu apa masalah dia? Kok mengaji tak habis kot. Macam tu lah bahasa dia. Ataupun membaca buku gitu hurai sendiri ikut kepala otak sendiri. Itu masalah dia. Kita bila pernah ada tok guru bagi tu, saya kalau mengaji ni kalau orang lain saya tak tahu, kalau saya sebut apa? Saya ingat guru saya sebut macam ni, ingat saya guru macam ni. Saya banyak ingat guru saya, bukan rajin ingat telaah kitab. Tapi duk ingat banyak tok guru pernah sebut macam ni, tok guru pernah sebut macam ni, tok guru pernah sebut macam ni. Memang saya duk sebut gitu kan. Kau tanya kitab, aku tak ingat kitab sangat. Bukan ahli kitab pun. Tapi kalau takkan nak buka, boleh buka lah, pergi carilah. Tapi lebih seronok dengar apa tok guru pernah sebut dulu, satu. Hak tu lebih masuk dalam jiwa tu. Hak tu lah cerita ke orang apa. Pasal memang terima talaki guru ke guru. Ada yang sinar apa sinar, hati ke hati, mulut ke mulut, musyafahah dengar cakap guru. Bukan hak kita cari dalam kitab apa yang kita buat keluar. Kan? Jadi hati-hatilah. Antaranya kes dalam bab akhirat tu lah, ada yang duk kata memang Nabi Rasul sebut nafsi, tapi huraian orang yang kata nafsi itu, Nabi-Nabi ni duk rasa dia berdosa. Kalau rasa dia berdosa tak apa? Dia rasa dia berdosa. Tapi bagi hurai lagi betul. Jangan sampai orang salah faham duk kata Nabi ada dosa. Okey. Jadi please take alert lah. Dalam bahasa dia pun disebut tambihun. Asal maknanya attention please. Jadi macam tu kot bunyi orang putih kan. Tambihun ni asal bahasa Arab ni hadza kalamun unabbihu liman ghafala. Yang ni ialah satu perbincangan untuk bagi peringatan bagi siapa kot lalai dalam bab ni. Hati-hati sikit, nak bagi please take alert, attention please about this. Itu yang disebut tanbihun. Itu tanbih, jaga-jaga. InsyaAllah kita sambung soal apa arti percaya dengan hari akhirat. Nak maghrib lah kitab kita ni. Ada soal? Tambihun. Tambih tu hadza kalamun unabbihu liman ghafala. Tambih, nabbaha yunabbihu, unabbihu liman ghafala. Hadza kalamun unabbihu liman ghafala. Ambil mana tu? Mula-mula tak guru lah. Dia tak sebut. Tambih je, hadza kalamun unabbihu liman ghafala. Ingat tu. Benda tu. Maksudnya yang ni ialah satu kata-kata untuk memperingatkan, untuk bagi attention kepada siapa yang kot lalai. Terjemah dia macam tu lah. Hadza kalamun unabbihu liman ghafala. This what we were talking about is nak cakap orang putih tak kerti lah, cakap sendiri lah. Okey, itu takdir Arab lah. Lain Allah. Islam kalah ya lah. Ayat-ayat tu pun tempat-tempat yang kena ambil perhatian. Islam tak pernah kalah. Yang kalah umat Islam. Islam tak pernah kalah. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alai. Islam sentiasa tinggi, tak ada siapa boleh menanggi dia. Kalah ni bukan Islam. Kalah ni umat Islam.
Umat Islam kalah siapa? Ya. Tak amal. Tak amal. Orang Islam kalah pasal tak amal. Orang Islam tak laksana dengan perintah Allah. Pasal tu umat Islam kalah, orang Islam kalah. Islam tak pernah kalah. Islam sentiasa mulia, Islam sentiasa tinggi, tak ada siapa boleh kalahkan Islam. Kalau dalam masyarakat kita ni tengok orang Islam semua jahat. Memang orang Islam ada jahat-jahat. Orang Islam semua jahat, orang Islam jahat. Islam tak jahat. Islam tak pernah mengajar jahat. Yang jahat ni orang Islam. Pasal apa? Pasal dia Islam kapal Islam. Lebih pasal gitu. Apa pasal kapal Islam? Saat ada, saat tak ada. Saat mengaji, saat tak mengaji. Saat cerdik, saat bodoh. Saat taat, saat dahaka. Islam kapal Islam macam ni memang duk jahat. Islam tak pernah jahat. Islam tak pernah mengajar jahat. Islam tak pernah kalah. Islam tak pernah hina. Islam sentiasa mulia. Satu, bila Islam mulia, kita kena muliakan Islam. Okey? Jadi ayat kata Islam ni jahat, Islam ni tak betul. Bukan Islam tak betul, tak betul. Macam tu. Orang yang tak betul, bukan Islam tak betul. Islam tak betul. Kalau ada orang kata apa, you nak kata I tak betul tak apa, tapi jangan kata Islam tak betul ya. Macam orang kata universiti ni semua tak elok. Universiti tak elok. Bukan mesti tak elok, orang universiti tak elok. Pencara universiti tak elok. Tu pun kena orang marah tu kan. Ya betul buat tu. Pasal dia universiti ada dasar dia. Kalau tengok universiti tu memang tak elok, memang bagi sesat orang, memang universiti tu tak elok lah. Tapi kalau Nabi, Rasul, Islam, hak tu mesti semua elok. Pasal tak elok langsung pada wajah Nabi, Rasul, Islam, iman, takwa, takkan ada yang tak elok langsung. Okey? Lagi? Kitab ni maghrib nanti nak baca kitab apa? Nanti ceritalah. Asal ada kita punya perancangan tu, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.